Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Dr. Surya. Suara saya boleh dengar dengan jelas, Doktor? Suara dengan visual kita boleh dengar dan nampak dengan jelas ke, Doktor? Jelas kedua-duanya. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Waalaikumsalam Kak Sakinah dari Kuala Terengganu. Waalaikumsalam Puan Siti Zainun. Okey. Waalaikumsalam Cik Aslam. Selamat datang Cik Azman Nawi. Okey, sahabat kita dalam Melaka. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah jelas dari Kuala Terengganu jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu lagi petang ni, Rabu 15 Julai 2020, hari pertama persekolahan buat anak-anak kita yang bersekolah di sekolah menengah tingkatan 1 hingga 4, juga yang bersekolah rendah darjah 4 hingga darjah 6. Okey, hari ni hari yang pertama sesi persekolahan untuk anak-anak kita yang bersekolah menengah. Yang form 5 dah mula dah 2 minggu yang lepas, 2 minggu 3 minggu yang lepas. Hari ini merupakan hari pertama persekolahan untuk anak-anak kita daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 4, dan juga untuk anak-anak kita di sekolah rendah darjah 4 hingga darjah 6. InsyaAllah minggu depan anak-anak kita yang darjah 1 hingga darjah 3 pula yang akan memulakan sesi persekolahan pada hari Rabu minggu depan. Oleh kerana itu, maka ada dua perkara yang saya nak maklumkan kat sini. Yang pertamanya ialah semua jelas Puan Siti Zainun? Alhamdulillah. Okey, so hari ini kita bertemu pada sesi pengajian kita yang ke-73 kali. InsyaAllah hari ini kita akan sambung bacaan di muka surat 44. Masih lagi tahap 2, buku tilawah, kaedah mudah belajar ngaji. Okey, semalam kita dah pun sama-sama membaca, membunyi dan melafazkan kaedah-kaedah bacaan huruf-huruf sakinah, huruf-huruf yang berbaris sukun, berbaris mati. So insyaAllah hari ini kita akan masuk topik baru, iaitu cara kita nak membunyi, melafazkan, menyebut, membunyi dan melafazkan bacaan huruf-huruf yang berbaris tanwin ataupun berbaris dua. Okey, sebelum itu, seperti mana yang saya sebutkan tadi, memandangkan hari ini hari pertama persekolahan anak-anak kita, minggu depan pula akan diikuti dengan anak-anak kita daripada tahun 1 hingga tahun 3. Okey, disebabkan oleh kerana itu, maka sesi kita petang ni saya kena tamatkan lebih awal lah, sebab saya terpaksa pick up anak-anak di sekolah. Kemudian mulai minggu hadapan kita mungkin terpaksa buat rombakan jadual lah. Itu pun saya nak kena bincang juga dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab mulai minggu depan 3 orang anak saya, yang 2 di sekolah rendah, seorang di sekolah menengah, semualah, semua dah sekolah. So saya terpaksa pick up ataupun ambil anak-anak saya pada sebelah petangnya. So kemungkinan besar sesi kita pada sebelah petang tidak dapat kita nak teruskan lagi mulai Rabu minggu hadapan. So kita perlu bincang balik jadual baru kita, insya-Allah. Okey. InsyaAllah kita akan sama-sama bincang baliklah nanti. Saya pohon cadangan daripada tuan-tuan dan puan-puan juga nanti, waktu yang sesuai. Saya nampak ada 2 pilihan je sekarang ni. Sama ada kita pindahkan jadual kita ke sesi pagi, sekitar pukul 11 macam tu. Tu pilihan yang pertama lah. 11 pagi, ataupun kita lewatkan kelas kita ke sesi malam, sebelah malam, selepas saya habis kelas Taraqi Musyafahah. Sebab saya pada sebelah pagi saya ada kelas awal 7.30 pagi lagi, 7.30 sampai pukul 10.30. So
Yang saya setakat ni lah yang saya nampak ada dua alternatif lah, dua pilihan. Sama ada sesi FB Live kita pada sebelah petang ni kita pindahkan ke sebelah pagi, 11 pagi, ataupun kita lewatkan dia ke 11 malam lepas saya. Sebab lepas isyak saya ada, tiap-tiap malam lepas isyak saya ada kelas sesi talaqi musyafahah. Sekitar lebih kurang dalam pukul 10.30 macam tu, 10.30, 10.40. So kalau saya jangkakan mungkin sempat lah kalau kita nak buat di sebelah malam dalam pukul 11, tapi agak lewat lah, tapi terpulang lah. Terpulang sebab saya tengok dalam Facebook ada je yang buat sesi abilah di sebelah malam tu, pukul 11 ada. Saya tengok ada ustaz-ustaz tertentu yang memulakan sesi abilahnya pukul 11 malam. Tapi apapun terpulang pada tuan-tuan dan perempuan lah. Nanti saya mohon cadangan lah daripada tuan-tuan dan perempuan sekalian, muslimin muslimat sekalian. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, mulai sebenarnya hari ni pun kita terpaksa tamatkan lebih awal. Sebab hari ni 2 orang anak saya dah sekolah, darjah 6 seorang, tingkatan 2 seorang. Kemudian minggu depan anak saya yang bongsu tu pula, darjah 1 pula akan mula bersekolah hari Rabu minggu depan. So saya terpaksa bekerja dan ambil 3 orang anak tu. Okey. Apa nama, so agak kelam kabut pada sebelah petangnya. So saya rasa mulai minggu hadapan kita terpaksa mengubah waktu siaran FB Live kita ni ke waktu yang lain. So setakat ni lah, sebenarnya dah 2-3 hari jugalah saya dah tengok jadual. Saya nampak buat masa sekarang saya nampak ada 2 pilihan lah, 2 alternatif. Sama ada kita pindahkan sesi FB Live kita pada sebelah petang ni lepas asar ni ke 11 pagi, ataupun kita lewatkan dia ke 11 malam. So saya nampak setakat ni ada 2 pilihan. Setakat ni lah saya nampak 2 pilihan yang ada. So mungkin tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat sekalian boleh bagi feedback, respon lah kat ruangan komen. Prefer 11 pagi ataupun 11 malam. Mungkin kita boleh buat undian macam dululah, macam yang kita pernah buat sebelum ni kan. Disebabkan oleh kerana sesi kelas kita pada sebelah petang, terpaksa kita ubahkan waktunya. Disebabkan oleh kerana anak-anak kita dah mula persekolahan kan. So saya terpaksa ambil ketiga-tiga orang anak saya. Sebelah malam cantik lepas maghrib, biasa masjid itulah lepas maghrib kat Masjid Surau ada kelas. Ya betul, saya pun kalau boleh tak nak kacau waktu lepas maghrib tu lah. Okay. 10.30 malam saya takut tak sempat kak. Sebab lepas isyak setiap malam saya ada kelas talaqi musyafahah di luar. So saya terpaksa ke rumah pelajar. So ambil masa saya untuk pulang balik ke rumah. So saya jangkakan kalau pukul 11 malam kita mula, insya-Allah sempat. Kalau 10.30 saya takut tak sempat sebab lepas solat isyak, sekarang isyak pun agak lambat. So lepas solat isyak baru saya boleh gerak ke rumah pelajar. Mula sekitar pukul 10.30 sampai 9.30, lebih kurang 10.30, 10.40 baru habis. So ambil masa pula saya untuk saya sampai ke rumah. So saya jangkakan sekitar pukul 11 malam insya-Allah dah boleh mulalah. So sekarang tu. So setakat ini saya nampak ada 2 pilihan, sama ada kita mula 11 pagi ataupun 11 malam. So saya serahkan kepada tuan-tuan dan perempuan lah untuk buat pilihan. Mungkin kita boleh undi. So siapa prefer 11 malam bagi tahu, siapa prefer 11 pagi pun bagi tahu. So kita tengok majoriti lah macam yang kita buat sebelum ni kan. Sama juga sebelum ni kita buat FB Live kita 11 malam. Sebelum ni kita buat lepas isyak kan, masa PKP dulu. So bila PKP tu dah bukanlah tamat, PKP kita dah mula dilonggarkan, bersyarat lah PKPB. So kelas talaqi musyafahah saya dah balik asal seperti mana biasa, sebelah malam dah ada on balik. So terpaksa pindah ke lepas asar. Sekarang kita terpaksa tunda pula lagi sekali. Bukan tunda, terpaksa pindah, ubah sesuai waktunya kerana sesi persekolahan dan anak-anak pula dah bermula. So saya duduk tengok-tengok jadual yang ada tu, saya nampak ada 2 pilihan lah, sama ada 11 pagi ataupun 11 malam. Okay. So setakat ni Cik Azman dan juga Kak Sakinah cadang sebelah malam. Kalau tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat yang lain ada cadangan, sebelah malam pun okey. Sebelah malam, ramai sebelah malam okey. Kalau ramai prefer malam, insyaAllah kita akan pindah ke sebelah malam lah. Apa pun kita tunggu dan nantikan respon daripada sahabat-sahabat kita yang lain insyaAllah. Tengok 11 pagi tak ingat. Okay. Itulah, lagi pun saya pun sebenarnya sebelah pagi tu pun takut ramai yang, yelah kebanyakan kita masih bekerja kan, takut ramai yang tak ada kan, ramai yang tak dapat join kan. Okey lah. So apa-apa pun kita sambung dulu pengajian kita petang ni. So kalau ada maklum balas, feedback daripada tuan-tuan boleh nyatakan di ruangan komen lah, supaya saya tahu majoriti daripada kita prefer waktu yang mana. Doktor ikut saja yang lain. Okey doktor, tak apa.
Doktor, orang kerja dah boleh tonton. Betul. Kalau sebelah malam orang kerja dah boleh tonton lah. Betul. So lebih ramai yang berkesempatan untuk ikut serta dalam FB live kita kan. Okey. So petang ni pun kita tak dapat nak lama. Kita terpaksa berhenti dalam 5.45 lebih kurang. So kita ada masa lebih kurang dalam 15 minit, 16 minit lagi ni. So insyaAllah kita terus Kita terus sambung bacaan kita di muka surat 44. Tilawah tahap 2 Okey, so hari ni kita akan tengok bacaan ataupun kaedah membaca huruf-huruf tanwin, huruf-huruf yang berbaris dua. Okey. Dalam Al-Quran Rasam Usmani, Rasam Usmani Malaysia dan juga Madinah, ada dua bentuk ataupun ada dua rupa baris tanwin ataupun baris dua. Okey, yang pertama bentuk yang macam ni. Boleh tengok baris atas, baris bawahnya sama apa saya nak sebut apa saya nak sebut istilah dia? Bukan sama panjang, memang ni pun sama panjang juga. Dia selari lah atas bawah. Okey, manakala baris hadapan, baris dua hadapan ataupun tanwin hadapan berbentuk macam 69, Okey. Ini bentuk ataupun rupa baris tanwin ataupun baris dua yang kedua, iaitu baris atas, baris bawahnya boleh tengok dia tak rata. Dia tak iaitu baris bawah ni dia terkeluar sikit. Baris atasnya dia terkeluar, dia boleh nampak macam mana saya nak gambarkan boleh. Seperti mana kita boleh nampak dan saya zoom sikit. Okey. Nampak perbezaan baris atas, baris bawah, baris atas, baris bawah. Puan Siti Zainal pun ikut aja. Okey, alhamdulillah. Okey. Untuk baris hadapan pula 69, yang ni 99. Saya panggil 99 lah, bentuknya menghampiri bentuk 99. Okey. So ada dua rupa, ada dua bentuk baris tanwin ataupun baris dua dalam Al-Quran kita, Mashaf Malaysia dan juga Madinah. Okey. So dua-dua bacaan tanwin ni, dua-dua bentuk ini ataupun dua-dua rupa tanwin ini sebenarnya memberikan bacaan dan maksud yang berbeza sebenarnya. Cuma hari ini kita tak nak fokuskan lagi kepada perbezaan bacaannya. Hari ini kita fokuskan kepada persamaan bacaannya. Okey. So untuk hari ini kita akan baca kedua-dua bentuk baris dua ini dengan kaedah bacaan yang sama dulu. Okey, walaupun sebenarnya dalam Al-Quran baris dua yang ini memberi maksud ataupun memberikan bacaan yang berbeza dengan baris dua yang ini. Cuma untuk hari ini saja. Untuk hari ini sebab kita belum masuk lagi topik hukum-hukum tajwid yang lain, contohnya hukum topik idgham, ikhfa dan sebagainya. Okey, mempengaruhi ataupun diberikan bentuk ataupun rupa dua baris tanwin yang berbeza. So yang pertama sekali saya harap kita boleh kenal pasti dan tahu dulu, sebab kadang-kadang ada ramai yang tak perasan. Kadang-kadang ada ramai yang tak perasan, walaupun kita ngaji Quran hari-hari, kadang-kadang kita tak perasan. Rupanya baris dua kita ada dua bentuk. Satu bentuk yang macam ni, baris atas, baris bawahnya selari, baris depannya 69. Ini satu grup, satu bentuk. Bentuk yang keduanya, baris atas, baris bawahnya dia macam terkeluar sikit. Baris bawahnya tu yang terkeluar sikit. Baris hadapannya bentuk 99. So ada dua bentuk. Sebenarnya dua bentuk ini, sebenarnya yang inilah saya fokuskan. Yang ini sebenarnya memberikan maksud ataupun memberikan bacaan yang berbeza dengan baris dua yang ini sebenarnya dalam Al-Quran Rasam Usmani Mashaf Malaysia. Cuma untuk hari ini saja kita akan baca kedua-dua bentuk ini dengan maksud dan dengan cara bacaan yang sama. Okey, kita tengok refer di whiteboard. Kaedah kita nak membaca huruf yang berbaris dua. Kita ambil contoh satu huruf. Okey. Kita ambil contoh satu huruf Okey, kita ambil contoh satu huruf. Huruf ba yang berbaris dua. Okey. Tak nampak Tak nampak pula tertinggi. Okey, huruf ba yang berbaris dua atas. Okey, jelas Dibaca sama bunyi, sama makhraj, sama sifatnya dengan huruf ba diikuti dengan huruf nun berbaris mati. Okey. Sebab itulah baris dua ini dibaca sama makhrajnya, sama sifatnya dengan bacaan nun mati. Okey, saya ulang Bunyi bacaan baris dua ataupun bunyi bacaan baris tanwin, sama ada atas ataupun bawah ataupun hadapan, dibaca makhraj dan juga sifatnya sama dengan bunyi nun, dibaca sama dengan makhraj dan sifat nun mati.
Okey, bacaan baris 2, makhraj dari segi makhraj dan juga sifatnya dibaca sama dengan makhraj nun, dengan makhraj dan sifat nun mati. Okey, jelas Okay, itu yang poin yang pertama. Yang poin yang kedua ialah macam yang kita pernah sebut sebelum ni, apa sahaja huruf yang berbaris atas wajib kita baca dengan kadar satu harakat. Okey, so dalam contoh ini, apa maksudnya? Sebab dibaca sama So maksudnya kita akan baca dengan ba baris atas satu harakat, baru kita menyebut makhraj dan sifat huruf nun. Ba, ban. Ba, ban. Ini pun sama. Ba, ban. Kita tak nak membacanya dengan bacaan ban. Oh, dah hilang dah. Okey, kita sama sekali tak nak membacanya dengan bunyi ataupun dengan bacaan B-A-N, ban. Ban. Okey, ban. Dalam bentuk satu suku kata ban. Tapi kita akan membaca, membunyi, melafazkan dengan bacaan ba. Satu harakat dulu. Cukupkan kadar satu harakat. Ba. Ba, ban. Ban. Bukannya ban. Bukannya ban. Okey, harap jelas Okey, so perhatikan apa sahaja huruf, sebarang huruf hijaiyah ataupun huruf Al-Quran, apa sahaja huruf yang berbaris 2 ataupun yang berbaris tanwin, sama ada berbaris 2 atas ataupun berbaris 2 bawah ataupun berbaris 2 hadapan, dibaca dengan bunyi makhraj dan sifat nun mati. Yang pertama. Yang kedua, huruf yang berbaris 2 tadi ataupun huruf hijaiyah yang berbaris tanwin tadi, kita kena bacanya dengan kita akan membacanya dengan baris 1 dengan kadar satu harakat, barulah kemudiannya kita akan membunyikan bunyi makhraj dan sifat nun mati seperti mana contoh yang saya tuliskan ini. So kalau jumpa ba baris atas, kita akan baca dia exactly sebiji dengan makhraj dan juga dengan sifat huruf ba bagi atas dengan nun. Kita akan baca dengan bacaan ba, ban. Bukannya ban. Bukannya macam ni. Bukannya baca dengan ban. Tapi ba. Bunyikan dia satu harakat dulu dengan baris atas. Satu. Ba, ban. Begitu juga kalau ba ni baris 2 bawah. Bi, bin. Bukannya bin. Bukannya B-I-N, bin. Tapi bi, bin. Bin, ban, bun. Okey, jelas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Zaitun. Okey, so ini adalah kaedah kita membaca, melafaz, menyebut dan membunyikan bacaan huruf hijaiyah yang berbaris tanwin ataupun yang berbaris 2. Bunyikan huruf hijaiyah yang berbaris 2 tu dengan bacaan baris 1, satu harakat terlebih dahulu, kemudian barulah kita bunyikan makhraj nun mati. Contoh inilah, ba bagi 2 atas, kita akan baca dia ba satu harakat dulu, baru bunyikan nun. Lidah kena sentuh di langit berserta dengan sifat nun. Ban. Ingat bukannya ban. Ban. Okey, tapi ba satu harakat, kemudian jaga sifat nun mati. Tak nak baca dengan ban. Okey, nun tu n. Ban. Okey, jelas Waalaikumsalam Puan Asnah Osman. Waalaikumsalam juga buat Puan Zaitun. Okey. Okey, kita terus sambung bacaan kita di muka surat 44 So ini kita akan tengok kaedah kita membaca, membunyi, menyebut, melafazkan huruf-huruf yang berbaris 2. So kaedahnya seperti mana yang saya tunjukkan tadilah. Kita tunjuk lagi sekali Okey. Itu kaedah dan formulanya yang kita guna pakai untuk membaca semua huruf hijaiyah, semua huruf Al-Quran yang berbaris 2. Okey, apa sahaja huruf Al-Quran yang berbaris 2, sama ada baris 2 atas, tanwin bawah, bagi 2 bawah ataupun tanwin ataupun baris 2 hadapan, dibaca dengan baris 1 dulu, satu harakat, kemudian barulah kita bunyikan dengan bunyi makhraj sifat nun mati. Ban, bin, bun. Okey, jelas Okey, insyaAllah. Saya terlupa. Okey, saya terlupa petang ni. Seperti mana biasa, kelang kabut sebab nak habis awal. Kelang kabut sikit. Seperti mana biasalah, saya pohon sokongan dan juga bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian untuk bantu saya. Kita klik button like dulu. Kemudian kita pakai klik button share supaya ramai lagi muslimin muslimat di luar sana boleh turut serta dan bersama dengan kita insya-Allah petang ni Okey, kita terus bacaan kita, bacaan huruf tanwin Bacaan huruf tanwin ataupun bacaan huruf yang berbaris 2. Kaedah dibaca, disebut, dilafazkan seperti mana yang kita dah bincang dan sebutkan tadi, seperti mana yang saya dah tuliskan di papan putih whiteboard tadi Okey, sama-sama kita baca petang ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'an. Boleh syai'an, syai'in. Okey, ini jaga ya ada baris mati ya ada baris mati, ya ada baris mati, ya lin Makin belajar semakin banyak tak tahu. Okey. Okey, alhamdulillah puan So jelas puan
Puan Hasnah sempat tadi kan? Sempat kan? Yang kita ceritakan tadi. Nah, itu kaedahnya. Saya tunjuk lagi sekali So ini adalah kaedah membaca semua huruf. Apa sahaja huruf. Sebarang huruf yang berbaris tanwin ataupun berbaris dua. Itu kaedahnya lah. Sama juga kalau huruf tu berbaris bawah pun begitu. Huruf yang berbaris hadapan pun begitu juga. Kita akan bacakan dia dengan bacaan baris satu dulu. Okey. Macam ni lah. Ini contoh huruf ba, baris dua atas. Kita akan baca dia dengan baris satu dulu. Yang pertama. Yang kedua dengan kadar satu harakat. Kemudian barulah kita bunyikan lidah kita menyentuh makhraj nun. Bunyikan makhraj nun berserta dengan sifat nun. Itu kaedah kita membaca, membaca dan melafazkan bacaan huruf berbaris tanwin ataupun berbaris dua. Okey? Okey, kita sambung balik bacaan kita. Okey. Syai'an. Okey, dengar? Syai'an. Bukan syai'an. Tak nak baca dengan an, tapi an. Bunyikan dulu dengan kadar memadai. Kadar satu harakat je bunyi an. Bukannya an. Okey, jelas Syai'an, syai'in, syai'un. Bukannya un. Syai'un. Okey, seterusnya. Kadziban, junubin. Okey, junubin. Ada yang baca junubin, tak nak bin. Bukan bin bin. Junubin, kitabun. Okey, seterusnya. Nabatan, banatin. Okey, ni saya nak ulang, nak tunjuk. Okey. Walaupun ada alif, tapi disebabkan oleh kerana sebelum alif adanya huruf yang berbaris dua, maka alif tu tak terpakai. Tak terpakai dari segi bacaan mat, bacaan panjangnya. Tak ada baca nabatan. Tak ada, tak terpakai. Okey. Nabatan, banatin. Tin bukan tin. Ada di kalangan ni kesilapan yang biasa berlaku dalam bacaan orang kita lah. Dah keluar slang Melayu kan. Banatin. Bukan tin tin. Banatin. Jimalatun. Tun bukan tun. Bukan tun. Tapi tun. Jimalatun. Tun. Bukan tun. Bukan tun. Tak nak tun. Tun. Jimalatun. Okey, boleh Seterusnya, kita tengok di bahagian yang kedua. Okey. Hadisan. San. Bukannya san. Tak nak san. Tapi san. Bunyi ujung. Sebab apa? Sifat bagi nun mati. Hadisan. Hadisin. Waharthun. Okey, seterusnya. Fijajan. Khurujin. Harajun. Sekali. Harajun. Okey, jun. Tak nak jon. Harajun. Bukan jon jon Melayu. Jun. Okey. Harajun. Okey, seterusnya. Nuhan. Tengok perhatikan bunyi dia. Cuba kita sama-sama fokus. Berikan tumpuan. Fokus yang lebih kepada bagaimana saya membunyikan, menyebut dan melafazkan huruf-huruf yang berbaris dua. Han. Bukannya han. Hati-hati bukannya han, tapi han. Nuhan. Okey. Nuhin. Okey, hin. Tak nak hin. Bukan hin, tapi hin. Sebab apa bunyi hin? Bagi bawah bunyi hi. Ingat kalau kita pecahkan seperti mana yang kita tunjuk tadi, huruf ba tadi. Okey, kalau kita pecahkan ba, kita baca dia dengan macam ni, dengan sifat makhraj dan sifat macam ni. Okey, ba dengan nun mati. So sama juga yang tadi. Okey, nampak jelas So sama juga dengan hi tadi. Bagi bawah bunyi hi. Hi. Kemudian tambah nun mati. Kaedah kita melafazkan bacaan huruf yang berbaris dua. So bagi bawah bunyi hi, bukan he. Kan? So bunyi hi, hin. Sebab tu tak boleh baca dengan hin. Sebab ramai lidah orang Melayu kita baca dengan nuhin, bukan hin. Sebab apa bukan hin? Bagi bawah bunyi hi. Masukkan makhraj nun mati, hi, hin. Nuhin. Okey. La farihun. Seterusnya. Barzakhon. Zakho. Okey, ini kesilapan yang biasa berlaku. Barzakhan, bukan khan
Kha bagi atas punya kha, masukkan makhraj dan sifat nun mati. Kha, khon. Kha dibaca dengan satu harakat dulu, dibunyikan dengan kadar satu harakat dulu. Kha, khon. Waalaikumsalam Puan Rodiah. Puan Rodiah Musa, selamat datang Puan. Siapa lagi sahabat yang baru sampai ni? Puan Rusyadah, selamat datang. Waalaikumsalam Cik Zahir. Selamat datang Cik Zahir. Okey. Okey, barzakha, barzakhon, bi akhin. Okey, khin bukan khin. Tak nak khin khin, bi akhin, barzakhun. Perhatikan khun, bukannya khun tapi khun, barzakhun. Seterusnya, tak nampak masih baik, saya terpasan. Okey, qaidan, jadi din bukan din. Okay, ni kesalahan yang biasa berlaku dalam bacaan orang kita. Pergi slang Melayu kan, din, tak nak din. Kita biasa sebut din kan. Kamarudin. Dia Kamarudin kan. Ejaannya kalau ikut ejaan Arabnya Kamarudin, tapi kita Kamarudin. Okay? So jadi din, bukan din din. Jadi din wa'adun. Okey, kemudian seterusnya kita pergi ke muka surat 45. Okey. Okey, muka surat 45. Okey, seterusnya. Idzan. Okey, idzan, bukannya idzan. Tak nak baca dengan zan, tapi zan. Waalaikumsalam Puan Fazlianti Rosli, selamat datang Puan. Okey. Idzan yauma idzin akhidun. Okey, ni pun ada mim Okey, ada mim. Untuk bacaan kita hari ni, kita akan baca dia dengan baris dua jugalah. So ini sebenarnya bawah topik bacaan iklab tapi tak terpakai untuk hari ni sebab kita baca dalam bentuk kalimah. Kalau kita baca dalam ayat, seterus lepas huruf za ni ada huruf ba. Kita akan baca dia dengan bacaan iklab, tutup mulut dan dengan dua harakat macam yang kita pernah baca kat Iqra dulu kan. Tapi untuk hari ni, sebab kita membacanya dalam satu kalimah, dalam satu perkataan aja, so kita akan baca dia dengan baris dua lah. Okey? Melainkan selepasnya ada perkataan berikutnya yang bermula dengan huruf ba, so kita akan baca dengan bacaan iklab, dengung, tutup mulut, dengung, didengungkan dua harakat So ini kita baca dengan bagi dua. Akhidun. Okey, seterusnya. Wa qaron, ron, wa qaron, dhufurin, basirun, mafazan, bi azizin, azizun, yabasan, qabasin, la yausun, batshan. Okey, perhatikan shan. Tak nak baca dengan shan. Bukan shan, tapi shan. Sha kita bunyikan dulu dengan kadar satu harakat, masuk makhraj nun dan sifat nun mati. Batshan, ghawashin, arshun. Seterusnya. Okey, bahagian yang kedua. Okey, masih lagi muka surat 45 Qasason wa naqsin harisun. Seterusnya. Haradon, aridin, aridun. Seterusnya. Syataton, siratin, muhitun. Seterusnya. Ghalidhon, dhon, bukannya dhon. Bukan juga zon. Kalau zon, kesalahan pada makhraj. Okey. Kalau kita baca dengan dhon, kesalahan dari segi sifat. Okey, hati-hati Kalau zon, kita dah tukar huruf lain. Kita dah pergi makhraj zai. Kalau kita baca dengan dhon, kesalahan dari segi sifat bacaannya lah. So, ghalidho, ghalidhon, ghalidhin, hafizun. Okey, seterusnya. Syia'an. Okey. Oh, tak nampak baris Okey. Waqi'in, dafi'un. Okey, seterusnya kita ke muka surat 46. Boleh follow saya saya harap semua boleh follow. Saya harap mudah-mudahan tak terlampau laju
Okey, seterusnya. Balaghan, bukan ran. Ramai yang membaca dengan ada di kalangan orang kita lah Bukan kita kat sini, kita tempat lain ni. Baca dengan ran, tak nak ran Ra bagi atas, ra. Lepas tu masukkan makhraj dan sifat nun mati. Ra, ran, balaghan, baghin, nazrun. Okey, seterusnya. Kisafan, khaufin, raufun. Okey, seterusnya. Tibaqan, kon bukannya kan. Dia baca dengan tibakan, bukan kan Qaf pada atas bunyi qa, kekalkan bunyi makhraj sifat qa masukkan nun makhraj nun mati dan juga sifat nun mati selepasnya kon, tibaqan, fawaqin, haqiqun. Okey, seterusnya. Darakan, syakin, mubarakun. Okey, boleh puan Okey, selamat datang Puan Nur Amirah. Okey. Puan Zaitun pun okey, boleh. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Zaitun, terima kasih Puan Siti Zainun. Okey, seterusnya. Qalilan, qalilin, qalilun. Okey, sebab tu saya sebut semalam dan kita pernah sebut juga sebelum ni. Bacalah Al-Quran huruf demi huruf. Semalam ke saya sebut lupa dah. Iqra'ul Quran harfun bi harfin. Bacalah Al-Quran huruf demi huruf. Okey. Semalam saya rasa saya dah sebutkan, tak silap saya okey. Rasulullah, tak silap saya hadis daripada Sayyidatina Aisyah diriwayatkan Rasulullah membaca Al-Quran huruf demi huruf. Macam itulah keadaannya. Membaca Al-Quran huruf demi huruf. Bukannya kalimah demi kalimah Okey. Kita pergi ke bahagian yang kedua. Masih lagi dalam muka surat 46. Saya tak nampak Okey. Okey, boleh Macam tak nampak penuh Naik sikit lah. Okey. Salaman azimin, salamun. Seterusnya. Thamanan wa'uyunin, qarinun. Seterusnya. Lagwan, aduwin, aduwun. Terusnya. Ilahan, ilahin, ilahun. Hin tak nak hin, bukan ilahin, tak nak hin. Hin, ilahin, ilahun. Seterusnya. Thawiyan, khafiyin, qawiyun. Okey. Seterusnya kita ke muka surat 47. Okey. Muka surat 47. Bahagian pertama sebelah atas. Okey. Okey, bacaan ada huruf tasydid Ghuzzan, ghuzzan, adhan, aman, fatan, sudan, duhan, kuron. Bukan ran, bukan kuran. Kuron, suwan, tuan, hudan, musallan, musaffan, musamman. Okey, seterusnya bahagian yang kedua. Okey, masih lagi muka surat yang sama. Surat 47. Ala bayyinatin, ala bayyinatin. Sama juga. Ala bayyinatin. Nampak perbezaan pada rupa huruf ta. Ni ta maftuhah, ta buka, ta terbuka, ta terbuka, ta sampan saya panggil. Ini ta maftuhah, ta bulat ataupun ta sanggul. Tapi kedua-duanya huruf ta. Bila dibaca dalam keadaan wasal, kedua-duanya kita baca dengan huruf ta. Bila kita waqaf, barulah ada perubahan bacaan. Okey? Boleh Seterusnya. Rahmatan, robwatin. Tin tak nak tin bukan robwatin. Tak nak tin. Robwatin. Baldatun, ni'matan, firqatin, qismatun, hamiyatan, nasiyatin, radiyatun,
zahiratan kadhibatin khasyi'atun. Okey, seterusnya muka surat 48. Okey, surat 48. Taqdiran tafjiran tabdilan tadlilan ghadaqan hataban sa'adan jasadan rahaqan haraban. Okey, boleh follow masih bersama-sama dengan saya boleh follow okey. Huzuwan rusulan subulan kufuwan kubulan syuhuban. Perhatikan bunyi hujung ban. Sebab apa? Itu makhraj dan juga sifat bagi nun mati. Kita baca baris dua, semua bacaan baris dua dengan makhraj dan juga sifat nun mati Qardan wahnan dha'fan khaufan lagwan saqfan. Okey, seterusnya halu'an jazu'an kafuran tahuran manu'an ghafuran. Okey, seterusnya kita ke bahagian yang kedua. Muka surat 48. Kul kunu kul ku. Ini dua huruf qaf dengan kaf. Ku. Dalam pangkal, ni pun pangkal tapi ni pangkal paling dalam, ni pangkal atas sikit. Ku. Kul kunu hijaratan au hadidan. Okey, Puan Zaitun Puan Zaitun, Puan Sizen, okey Okey, sekali lagi. Jaga qaf dengan kaf jaga dua huruf yang berbeza, makhraj yang berbeza. Tapi duduk dalam kawasan pangkal lidah. Cuma ni pangkal lidahnya dalam, ni pangkal lidah yang keluar sikit. Okey? Tapi duduknya kawasan pangkal Ku. Ku dengan ku. Ku dengan ku. Beza Ku. Kul ku. Kul kunu hijaratan au hadidan. Okey. Mafazan syaraban ma'asyan sahaban saraban azaban tibaqan rijalan bisatan hisaban libasan shidadan jami'an hanifan hadidan tawilan basiran thaqilan amwalan azwajan atraban ahqaban autadan afwajan. Okey, Puan Siti Zainul Okey, alhamdulillah. Saya cuba nak habiskan topik bab baris 2 ni petang ni insya-Allah. Ada 2 page lagi. Nanti esok kita boleh masuk topik yang baru. Boleh walaupun kita mengejar masa sekarang ni. Okey. Biqadarin. Okey, biqada. Biqada ni selalu kadang-kadang biasa kesalahan yang biasa saya dengar sebab qaf tu bulat biqada do jadi. Sebab terikut dengan makhraj qaf. Biqada. Jaga biqada. Biqadarin bisaharin bisababin bisyararin. Okey, seterusnya falakin ajalin harajin hadabin alaqin mathalin sururin khuluqin kutubin junubin dhufurin
su'urin. Okey, terima kasih Puan Zaitun, Puan Siti Zainun. Okey, seterusnya. Khalqin, harfin, qasrin, dha'fin, syai'in, zawjin, ilmin, syirkin, zikrin, sidrin, hijrin, firqin. Okey, firqin. Okey, seterusnya bahagian yang kedua. Au ya'tiyahum azabu yaumin aqimin. Okey, sekali lagi. Au ya'tiyahum azabu yaumin aqimin. Okey, seterusnya. Zawalin makanin azabin nabatin dhalalin khalaqin jihadin shiqaqin simanin hisabin shimalin hidadin ghururin nufurin kudurin khurujin kuturin buyutin ba'idin amikin hafizin anidin qaribin azimin. Okey, kita ke muka surat yang terakhir untuk petang ni insya-Allah. Okey, muka surat 50 Okey, masih lagi dalam topik bacaan tanwin baris 2. Wa huwa madhmumun wa huwa makdhumun. Seterusnya. Zabadun malakun qasamun harajun basharun ahadun syahrun faslun nafsun azbun lagwun lagwun ajrun milhun tak nak mil, dia kena baca mil, tak nak mil milhun sihrun bukan sih. Kadang-kadang ni yang biasa saya dengar juga ni, sih ni mil, tak nak mil milhun, ini tak nak sih si bawah si ha mati si sihrun, jaga tak nak baca sihrun hijrun ifkun fiskun rizkun ulufun wujuhun syuhudun qu'udun qulubun rukudun. Seterusnya bahagian yang kedua, part yang last untuk petang ni. Bal huwa kadzabun asyirun. Okey, rasa Iqra ni sama tempat saya belajar. Oh ya ke? Alhamdulillah kalau sama. Okey lah, alhamdulillah. Cik Faik ni bukan Iqra, ni buku tilawah. Buku tilawah kaedah mudah. Belajar Quran Bal huwa kadzabun asyirun. Okey, seterusnya. Katibun thaqibun faridun syairun kafirun abidun ghafurun zalulun syakurun rasulun qanutun wadudun hafizun. Perhatikan zun, tak nak zun hafizun basirun run, bukannya run, bukan juga run. Okey, run bukan run ataupun run. Basirun kathirun hakimun
Karimun. Mun bukan mon. Tak nak juga mun. Bukan juga mon. Okey? Tapi mun. Mu satu harakat dulu. Mun baru menyentuh makhraj nun. Mati. Karimun. Hadidun. Ghiladun. Shidadun. Hijabun. Siratun. Shihabun. Rijalun. Ya betul Ustaz, buku tilawah bolehlah ikut. Boleh insya-Allah. Okey. Cuma bagi tuan-tuan yang mungkin terlepas, saya tunjuk sikit mungkin boleh tengok balik kita punya sesi rakaman kita daripada awal nanti. Ini kaedah bacaan bagi semua huruf hijaiyah, bacaan yang tepat bagi semua huruf Al-Quran yang berbaris dua. So kita akan baca dia macam ni. Ini contoh yang saya bagi huruf ba yang berbaris dua atas. Kita akan baca dia dengan ba baris satu terlebih dahulu dengan kadar satu harakat. Barulah kita akan bunyi, barulah kita akan sebut, barulah kita akan lafazkan makhraj nun dan juga sifat nun mati. Ba, ban, bukannya ban. Okey. Puan Zaitun tak nampak? Ni saya buka whiteboard ni. Boleh? Okey. Ni ulang balik-balik ya. Sebab tengok ada bau-bau yang sampai. So rakan-rakan kita yang baru mungkin yang terlewat tadi, saya syorkan supaya tengok daripada awal supaya boleh tengok balik bagaimana kita membaca menyebut. Yang bawah tadi tak nampak. Oh, yang bawah tadi. Okey. Tak minta maaf. Oh, yang bawah tadi saya ingat ke kat whiteboard. Okey. Saya ulang sekali lagi Yang bawah sekali. Ghiladun shidadun hijabun siratun shihabun rijalun. Boleh Kita tengok atas sekali lah. Takut ini nampak tadi. Tak apa, kita baca sekali jalan. Hafizun basirun kafirun hakimun karimun hadidun. Okey, so kaedahnya ialah sekali lagi kita ulang, semua huruf yang berbaris dua, semua huruf Al-Quran, semua huruf hijaiyah yang berbaris tanwin ataupun berbaris dua perlu dibaca dengan kaedahnya yang begini. Okey. Ini sebagai contoh huruf ba yang baris dua atas. Apa saja huruf pun tak kisah, baris dua atas ataupun baris dua bawah ataupun baris dua depan tetap akan dibaca dengan baris satu terlebih dahulu. Kalau baris dua atas kita akan baca baris satu atas dulu. Kalau baris dua bawah kita akan baca baris satu bawah dulu. Kalau baris dua depan kita akan baca ba ni baris satu depan dulu, bu. Kemudian barulah kita bunyi, sebut, lafazkan makhraj dan juga sifat nun mati. So bu, katalah contoh bagi dua depan so kita akan baca dengan bu bagi satu, bu, bun. Bunyikan dia dengan kadar satu harakat dulu. Jangan cepat sangat sampai tak cukup satu harakat. Tak nak baca dengan bun, ban, bin, bun. Bukan. Kita kena baca dia dengan ban. Bunyi belakang sifat tawasul pada nun. Ban, bin, bun. Bukannya ban, bin, bun. Okey. Kalau selama ni kita baca dengan bunyi ban, bin, bun, makhrajnya mungkin betul, sifatnya sudah menjalahi kaedah menyebut sifat nun mati. Kemudian kita tak jaga sifat bacaan tahqiq pada huruf ba tu dibaca dengan kadar satu harakat. Okey? Okey, alhamdulillah akhirnya kita berjaya juga menamatkan bacaan buku tilawah tahap 2. Insya-Allah esok kita akan masuk tilawah tahap 3 insya-Allah Okey, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tak sempat tadi pada peringkat awal tadi, saya ada maklumkan disebabkan kerana hari ini merupakan hari pertama sesi persekolahan untuk anak-anak kita sekolah menengah dan juga sekolah rendah darjah 4, 5, 6. Minggu hadapan pula anak-anak kita yang darjah 1, 2, 3 pula akan memulakan sesi persekolahan. So menyebabkan saya terpaksa mengubah waktu siaran FB Live kita ni ke waktu yang lain. Sebabkan oleh kerana hari ini ada 2 orang anak saya memulakan sesi persekolahan. Anak saya darjah 6 dan juga form 2. So kelang kabut sikit. Ni pun saya nak kena rushing ni. Sepatutnya saya plan tadi 5.45 tapi sebab rasa tak habiskan. So saya lewat sikit, tak apa. Anak kena korban sikit lah. Okay, bapak dengan anak kena korban sikit. Okay. Apa nama tadi? Jelas minggu depan pula anak saya yang bongsu yang darjah 1 akan memulakan sesi persekolahan pada hari Rabu kan. So petang memang agak kelang kabut. Saya terpaksa pick up 3 orang anak. Memang selama ni pun saya ambil anak.
Okey, saya tak benarkan anak saya gunakan public transport kecuali saya ada emergency. Okey. So menyebabkan kita terpaksa tunda lah. Bukan tunda, terpaksa pindah, terpaksa ubah waktu bersiaran kita pada sesi petang ni. FB Live kita pada sebelah petang ni, kita buat 5 suku lepas asar. Terpaksa kita tunda kedua waktu. Saya cek jadual saya, ada 2 pilihan yang saya tengok yang ada. Yang pertama sama ada 11 pagi ataupun 11 malam. Sebab awal pagi tu saya sudah ada kelas, dah mula 7.30 pagi sampai 10.30. So kalau nak on sebelah pagi, saya hanya boleh bermula sesi FB Live pada seawal 11 pagi. Sebab sebelum tu saya dah ada kelas daripada 7.30 lagi, so, kelas talaqi musyafahah. Begitu juga kalau untuk sesi malam. Sesi malam, setiap malam lepas solat isyak, saya ada sesi kelas talaqi musyafahah di luar pada rumah saya lah. Okey. So ambil masa untuk saya balik ke rumah. So pada awal pun saya jangka boleh bermula sekitar pukul 11 malam untuk sesi sebelah malam lah. So saya mohon feedback, respon daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat. Kita buat macam undian lah. Majoriti prefer 11 pagi ataupun 11 malam. Tadi berdasarkan kepada kehadiran kawan-kawan kita yang datang awal tadi, majoriti vote untuk sesi 11 malam. Tapi sebab ada yang baru sampai, so nanti boleh komen lah kat ruangan komen, sama ada prefer 11 pagi ataupun 11 malam. InsyaAllah saya akan tengok komen lepas ni. Lepas kita habis live ni saya akan tengok. So berdasarkan kepada undian kita tengok majoriti lah macam yang kita pernah buat sebelum ni. Kalau majoritinya prefer sebelah malam, InsyaAllah kita akan buat FB Live kita sebelah malam lah, 11 malam lepas saya habis kelas. Kalau ramai yang prefer 11 pagi, kita akan buat 11 pagi. Okey? Bukan 11. Okey, pukul sama ada 11 pagi ataupun 11 malam. So saya mengalu-alukan, menantikan respon, feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh terus aju kat ruang komen Lepas habis live ni pun boleh terus aju kat ruang komen, supaya nanti saya akan kira balik lah. Tengok majoriti. Puan Fazlianti pun prefer malam tadi pun ramai prefer malam, tapi kita tengok balik lah. Saya akan tamatkan live kita ni sebab saya kena bekerja ambil anak. So saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian, bantu saya komen di ruangan komen prefer sama ada pukul 11 pagi ataupun 11 malam. Saya secara peribadinya pun personally saya prefer 11 malam lah. Pagi tu takut sebab kebanyakan kita masih bekerja kan. Tapi terpulang pada pilihan tuan-tuan dan puan-puan lah. Oh, ramai malam ni. Puan Liza malam, Puan Nurmah pun malam, Cik Zahir pun malam, Puan Siti Hafifah malam, Puan Fazlianti pun malam, Puan Rosyadah, Puan Liza, okey. Mak saya pun ada. Terima kasih mak. Mak prefer malam ke pagi mak? Okey, mak saya pun ada ni. Okey. So nanti boleh ajukan kolom komen, nanti habis live saya akan kira balik. Nanti kita akan umumkanlah keputusan undian Okey. So sekarang itu aja untuk hari ni. So alhamdulillah, saya lupa nak tulis kita dah habiskan bacaan kita tadi sampai muka surat 50, muka surat 50. InsyaAllah esok kita akan masuk bacaan di muka surat 51 Esok kita akan bertemu. Esok masih lagi kita live seperti mana biasa sebelah petang. Mungkin kita akan mulakan jadual baru ni mungkin minggu hadapan. Nanti saya akan maklumkan lah. Okey, Cik Zahir pun prefer malam Cik Azman pun prefer malam. Okey, Puan Asna pun prefer malam Okey. InsyaAllah esok kita akan bertemu seperti mana biasa. Masih lagi pada sesi sebelah petang, jam 5.15 petang insyaAllah. Kita akan bertemu pada pertemuan kita yang ke-74. Kita akan sambung bacaan di muka surat 51. Okey, kita dah masuk tilawah tahap 3 Okey, so esok kita akan memulakan perbincangan dan bacaan kita tentang hukum bacaan hamzah wasal. Topik baru esok insyaAllah. Okey, hukum bacaan hamzah wasal. Okey, topik kita baru esok pada muka surat 51, tilawah tahap 3. Kita dah habis tahap 2, kita masuk tahap 3 insyaAllah pada pertemuan kita yang ke-74 petang esok. So insyaAllah petang esok kita akan bertemu seperti mana biasa, masih lagi jadual yang biasa, jam 5.15 petang. Puan Rasyadah pun ikut majoriti Puan Zaitun malam. Okey, alhamdulillah. So tak apa, nanti saya akan kira balik. InsyaAllah kita akan umumkan esok ke Okey. So walaupun sesi AB Live ni berakhir, untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin ikut tengok balik rakaman, yang mungkin tak sempat attend kita punya live petang ni, saya mohon komen juga kat ruang komen. So nanti saya akan kira lah. Majoriti prefer pagi ataupun malam. Pagi 11 pagi, malam pukul 11 malam. Okey. So Waalaikumsalam Puan Nuraini. Okey. So sebelum kita berpisah seperti mana biasa, saya mohon jutaan kemaafan atas segala kekurangan dan juga kesilapan saya minta maaf banyak-banyak. Dan saya ucapkan jutaan terima kasihlah pada semua atas kesudian
bersama dengan saya dan sesi Abillah ni. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan kita boleh belajar sesuatu dan mendapat manfaatnya insya-Allah. So insya-Allah kita akan bertemu kembali petang esok, masih lagi waktu yang sama, jam pukul 5.15 petang petang esok, pada pertemuan kita yang ke-74 esok hari Khamis. Esok hari Khamis kita akan bertemu pada pertemuan yang ke-74 jam 5.15 petang. Topik baru, hukum bacaan hamzah wasal pada muka surat 51 tilawah tahap 3 insya-Allah. Okey, so insya-Allah kita jumpa petang esok. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.